Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan inisiatif kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang mewujudkan banyak peluang perdagangan, membolehkan orang ramai dan perniagaan merebut peluang pertumbuhan ekonomi dan menyokong agenda kemampanan. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri APEC yang bertanggungjawab bagi perdagangan APEC MRT yang diadakan di Detroit, Michigan, Amerika Syarikat pada 25 dan 26 Mei lalu. Menghargai pendekatan inovatif APEC dalam mengekalkan pembangunan hijau, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut mengongsikan agenda dasar perdagangan negara Brunei Darussalam yang bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi serta usaha domestik untuk memperkasa penduduk melalui penyediaan pendidikan berkualiti, akses kepada latihan kemahiran dan program inovasi serta pembelajaran sepanjang hayat. Mesyuarat APEC MRT tahun ini membawa tema Creating a Resilient and Sustainable Future for All. Semasa mesyuarat, sesi bertukar-tukar pandangan diadakan berhubung usaha menyokong pengukuhan sistem perdagangan pelbagai hala, khususnya berkaitan keberkesanan Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO dalam menyahut cabaran ekonomi global. Negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama rapat dengan rakan-rakan Rangka Kerja Ekonomi bagi Kemakmuran Indo-Pasifik IPEF dalam meningkatkan penglibatan ke arah rangka kerja yang bertaraf tinggi dan dapat dimanfaatkan bersama. Sebagai ekonomi kecil, negara menyifatkan IPEF sebagai peluang untuk menarik lebih banyak peluang ekonomi dan pelaburan ke rantau ini. Perkara itu antara yang dibincangkan pada mesyuarat peringkat Menteri IPEF yang berlangsung di Detroit, Michigan, Amerika Syarikat. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Mesyuarat juga mengumumkan rumusan rundingan perjanjian rantaian bekalan IPEF antarabangsa oleh rakan-rakan IPEF. Perjanjian tersebut bermatlamat mencapai rantaian bekalan yang lebih kompetitif dan berdaya tahan di rantau Indo-Pasifik. IPEF dirasmikan pada 23 Mei 2022 oleh Amerika Syarikat bersama 13 negara termasuk negara Brunei Darussalam. Celik kewangan merupakan kemahiran hidup yang penting dalam masyarakat kontemporari. Dalam pada itu, celik kewangan perlu didedahkan seawal mungkin, memandangkan ia adalah proses beransur-ansur yang memerlukan masa. Perkara itu ditekankan oleh pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan semasa pelancaran rangka kerja kompetensi celik kewangan negara Brunei Darussalam untuk kanak-kanak sekolah dan dewasa bagi peringkat menengah dan pra-universiti. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan pelancaran rangka kerja tersebut merupakan mercu tanda penting dalam usaha pihak Kementerian Pendidikan melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan untuk mendepani kerumitan dunia kewangan. Rangka kerja tersebut dilancarkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Rangka kerja tersebut diserahkan kepada para pengarah, ketua bahagian dan ketua kluster di bawah Jabatan Sekolah-Sekolah. Juga disampaikan sijil penghargaan kepada jawatan kuasa yang terlibat dalam mengembangkan bahan-bahan sumber guru tahun 7 dan tahun 8. Pelancaran tersebut diadakan bersempena dengan Hari Menabung Kebangsaan ke-9 yang diraikan pada setiap 28 Mei dengan tema Generasi Celik Kewangan. Acara berlangsung di Kementerian Pendidikan. 11 orang usahawan menerima sijil tamat program bagi program YDC Lights On kali kelima tahun 2023.
Program Kendalian Pusat Pembangunan Belia sejak tahun 2019 ini adalah platform untuk menggalakkan penglibatan belia serta komuniti dalam bidang keusahawanan sekaligus mengembangkan lagi rangkaian usahawan tempatan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian program termasuk kemahiran keusahawanan di peringkat asas dan peringkat masterclass. Terdahulu, 5 orang peserta program membentangkan rancangan pelan perniagaan mereka dalam bidang agri makanan, fotografi serta videografi dan kesihatan semasa sesi pitching. Program tahunan ini dikendalikan dengan kerjasama Livewire Brunei selaku rakan strategik PPB. Majlis diadakan di Kompleks Sukan Jerudong. Pembangunan mampan dan mengembangkan konsep ekonomi biru akan diketengahkan semasa Sustaining Marine Biodiversity through Blue Economy Symposium 2023 sempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2023. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD dan Southeast Asian Fisheries Development Centre, simposium selama 2 hari bermula 6 Jun itu akan membincangkan 3 subtema dengan 14 kertas kerja dibentangkan. Untuk mewujudkan satu forum perwakilan daripada pelbagai pihak-pihak berkepentingan ataupun stakeholders seperti ahli akademik, penyelidikan dan pihak-pihak industri yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pemeliharaan ekosistem dan kawalan biologi marine untuk bertukar ilmu pengetahuan semasa. Bersempena dengan simposium tersebut dan sempena Hari Lautan Sedunia, aktiviti Dive in the Coral Sea juga diadakan pada 7 Jun sebagai usaha mempromosikan kepelbagaian bionegara. Produk dan perkhidmatan yang mengambil kira maqasid syariah akan menjadi tumpuan seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan tayyiban kali ke-6. Seminar merupakan salah satu acara program sempena Brunei Media Conference MYCE 2023 di bawah kelolaan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara akan diadakan pada 5 hingga 7 Jun di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Menurut pengarah Pusat Penyelidikan Halalan Tayyiban selaku pengerusi seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan tayyiban, seminar bertemakan memperkasa kelestarian halal melalui maqasid syariah itu matlamat menjana produk dan perkhidmatan halalan tayyiban yang mampan. Antara objektif utama seminar adalah memperkenalkan dan memperkasakan pensijilan halal Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan memperkenalkan serta menyediakan platform perbincangan antara badan-badan berautoriti halal, serantau dan antarabangsa. Apa yang menarik juga berkenaan dengan seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan tayyiban ini juga akan ada perbincangan meja bulan yang akan membincangkan beberapa tajuk yang menarik, di antaranya ialah berkenaan dengan daging kultur makmal. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan bonca dalam proses pemutihan gula. Jadi insya-Allah yang akan terlibat di dalam perbincangan meja bulat ini melibatkan 30 orang peserta daripada badan-badan pensijilan halal serantau, antarabangsa, agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, sektor akademik dan juga sektor industri makanan daripada dalam dan juga luar negara. Sidang Kemuncak Kewangan Islam Brunei BIF bersempena Brunei Media Conference and Exhibition MYCE 2023 akan berlangsung bulan ini. Persidangan menyediakan satu landasan bertaraf global bagi pengamal industri dan ekosistem kewangan Islam. Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei BILIF selaku penganjur menyatakan
Antara pengisian persidangan adalah melalui perbincangan dan perkongsian amalan-amalan terbaik, peluang dan cabaran khususnya kemampanan inovasi dan kewangan Islam. Sidang kemuncak BIF akan bermula 12 hingga 14 Jun nanti di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, mengetengahkan 30 pembentang kertas kerja terkemuka dalam dan luar negara yang akan menyampaikan tajuk-tajuk berkaitan kewangan Islam melalui tema persidangan mengukuhkan kedaya tahanan dan kemampanan masa depan melalui inovasi kewangan Islam. Dengan acara ini juga diharapkan supaya Ketannya dapat mempromosi negara Ketannya Brunei Darussalam sebagai salah satu destinasi atau hub bagi kewangan Islam. Mengenai dengan aktiviti-aktiviti sampingan yang akan diadakan, pameran yang akan didajukan oleh pihak-pihak kewangan Islam dan institusi yang berkenaan. Awang Muhammad Syukri bin Haji Muhammad Kamil, belia tempatan berusia 32 tahun, mula berkecimpung dalam bidang pengguntingan rambut sejak 6 tahun lalu. Dari situ, beliau mengasah minatnya dalam bidang pengguntingan rambut dengan mengikuti kursus-kursus pendek dari dalam dan luar negara. Kini Awang Muhammad Syukri memiliki syarikat pengguntingan rambut sendiri bernama Mike and Mesh Barbershop bertempat di Delima Square, Kampung Delima 1. So, mana cara belajar itu pada social media, YouTube, kan, dari sana belajar. Tapi yang paling majority lah yang daripada saya belajar itu adalah daripada yang semasa saya intern itulah, di mana saya diturunkan Padang lah, menggunting orang di Singapura je, ngambil kursus dia gunting arah tempat one of the established barbershop. I went to I think Indonesia, then after Indonesia I went to Japan lah untuk mengambil yang kursus pendek lah. So daripada sana macam motivation untuk meneruskan itu kan barbershop atau barbering industry itu memang start dari sana lah, macam makin orang makin kuat. Sejak beroperasi pada bulan September 2022 lalu, Awang Muhammad Syukri juga berhasrat untuk membantu kerajaan dengan memberikan peluang pekerjaan kepada belia tempatan di negara ini. Walaupun beliau sudah berhasil mengambil 8 orang pekerja tempatan secara penuh dan separuh masa, namun beliau juga berdepan dengan cabaran merealisasikan impiannya. So macam I understand pula macam kalau barbering ni, mengguntingan ni masih belum dapat orang menerima sebagai career. Tetapi saya ingin membuktikanlah kepada macam belia-belia di sana kan, yang benda ni macam kalau saya sendiri bekerja 14 tahun di corporate company, melompat terus. So dari sanalah saya ingin membuktikan diri sendiri juga kepada Brunei lah. Masyarakat ya. Alhamdulillah perjalanan itu memang ada challenge lah, tetapi awal akhir pun kita buat ini untuk masa depan kita sendiri.